Terima kasih Yang Berhormat Khalid. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Ingin saya ambil kesempatan ini untuk menyampaikan sedikit maklumat tentang kesan darurat yang pernah dikenakan di Malaysia pada masa lampau dan juga untuk mengulas apa yang barangkali akan menjadi kesan darurat yang sedang Pertama, kalau kita lihat Malaysia dari segi sejarah lepas Perang Dunia Kedua, selama ini terdapat 5 darurat yang telah dikenakan. Yang pertama itu adalah dari tahun 48 dan kita harus ingat bahawa itu dikenakan oleh pihak British kerana gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh pekemang waktu itu, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Melaya, dan telah mengutarakan perlembagaan rakyatnya, dan kita dapati bahawa darurat dikenakan setelah 6,000 lebih pemuda Melayu dalam api Angkatan Pemuda Insaf telah tangkap dan ditahan tanpa bicara, dan kemudiannya kita dapati bahawa darurat telah dikenakan. Ini adalah jelas untuk mengekalkan Malaya sebagai tanah jajahan yang amat penting pada waktu itu. Sumbangan Malaya terhadap British pada waktu itu lebih daripada semua negeri-negeri lain dalam Empire British, termasuk Britain sendiri, kerana Britain telah mengalami bom sewaktu Perang Dunia Kedua. Dan kita dapati bahawa waktu itu harga timah, harga getah amat tinggi akibat daripada Perang Korea yang sudah mula pada waktu itu. Jadi bagi British, darurat pertama itu amat penting untuk menjaga kepentingannya. Walaupun telah ditunjukkan bahawa dasar-dasar British berat sebelah kepada kepentingan perladangan dan memudaratkan nasib pekebun kecil di seluruh tanah air pada waktu itu. Jadi kesan darurat itu telah melemahkan lagi apa yang sedang berlaku di kebun-kebun kecil di seluruh pada waktu itu. Saya boleh bincang dengan panjang lebar, tetapi kita masuk dah suntuk. Jadi ingin saya terus kepada darurat yang kedua yang dikenakan pada tahun 64 sewaktu konfrontasi dengan Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat darurat itu secara sepintas lalu, itu Malaysia itu dibentukkan pada waktu itu untuk menjaga kepentingan pihak British yang mempunyai beberapa wilayah tanah-tanah jajahannya di rantau Asia Tenggara, dan semuanya dimasukkan dalam Malaysia yang ditentang oleh pihak lain, terutama sekali jiran kita pada waktu itu, iaitu Indonesia dan juga Filipina. Dan kita dapati bahawa waktu darurat itu, malah waktu darurat yang pertama, Parlimen yang telah dipilih pada tahun 59, Parlimen yang dipilih pada tahun 64, terus bersidang. Ya, tidak ada alasan darurat untuk Parlimen tidak bersidang. Malah itu juga telah berlaku pada darurat yang ketiga yang dikenakan untuk memastikan bahawa kawasan di laut berdekatan dengan Sarawak dan Sabah itu diserahkan pada kuasa Kuala Lumpur. Itu yang dipentingkan, dan Stephen Kalong Lincoln pada waktu itu Ketua Menteri Sarawak telah diketepikan pada waktu itu. Darurat yang keempat, seperti kita semua sedia maklum, berlaku pada tahun Mei 69 setelah pilihan raya. Pilihan raya yang ketiga yang diadakan di Malaysia pada waktu itu adalah pilihan raya yang jelas, di mana keputusan pilihan raya itu majoriti parlimen untuk parti yang berkuasa ataupun
pakatan yang berkuasa pada waktu itu yang dinamakan perikatan, ya, perikatan tidak dapat majoriti daripada undi rakyat Malaysia lagi. Tetapi dengan cara-caranya itu sendiri dia dapat berkuasa di banyak negeri dan juga pada peringkat nasional. Ya. Dan itu kali pertama parlimen digantung. Tetapi sebaik saja keadaan dapat dikawal dan beberapa masalah diselesaikan, termasuk misalnya pengisytiharan DEB dan pengumuman buku negara, kita dapati bahawa parlimen telah bersidang. Itu pertama kalinya parlimen itu digantung. Ya. Yang kelima itu adalah apa yang berlaku pada tahun 78 untuk supaya Barisan Nasional dapat menguasai kerajaan negeri Kelantan. Ya. Jadi apa yang jelas yang kita dapat lihat daripada semua pengisytiharan parlimen adalah terdapat udang sebalik batu. Ya, ada niat tertentu pihak yang berkuasa untuk mengisytiharkan parlimen. Ya, bukan apa yang diumumkan, tetapi ada kepentingan tertentu. Kalau kita lihat apa yang sedang berlaku sekarang, kita dapati bahawa tidak boleh nafikan wabak COVID-19 bermula pada awal tahun sudah, iaitu pada tahun 2020, dan kita dapati bahawa kesan langsung dari segi ekonomi wabak itu bukan seberapa. Ya. Tetapi kesan tidak langsung, iaitu akibat daripada langkah-langkah yang dikenakan oleh pihak kerajaan, itulah yang memudaratkan ekonomi. Ya. Jadi kalau kita lihat apa yang telah berlaku, kita dapati bahawa COVID-19 bermula di negeri China. Itu tidak dipertikaikan lagi dan telah sampai kepada beberapa negeri-negeri jiran yang lain, terutama sekali Korea, Jepun, malah Taiwan, Vietnam, malah ada penuntut-penuntut daripada Kerala di India yang mengaji di Wuhan. Mereka juga membawa wabak virus itu ke tempat itu. Dan kita dapati bahawa semua tempat yang saya sebutkan tadi, selain daripada bandaraya Wuhan dan negeri-negeri yang provinsi yang sekitar dengannya, iaitu 3 provinsi yang sekitar dengannya, tidak mengenakan perintah kawalan pergerakan. Tidak. Jepun, Korea tidak, Taiwan tidak, Vietnam tidak, Laos tidak, malah negeri Thai juga tidak, dan Kerala tidak. Apa yang berlaku ialah langkah-langkah yang jauh lebih berkesan, iaitu yang kena pada sasarannya. Dan langkah-langkah itu telah berkesan. Hanya negeri-negeri lain seperti Britain, Amerika Syarikat dan negeri-negeri lain yang kenakan langkah-langkah semacam PKP. Dan kita dapati bahawa kebanyakan mereka tidak dapat mengawal keadaan. Hingga baru-baru ini kita dapati ada kemajuan di Britain kerana suntikan vaksin. Jadi kita dapati bahawa sebenarnya apa yang memudaratkan ekonomi adalah PKP. Bukan wabak itu dengan sendirinya. Dan PKP bukan satu-satunya cara untuk menangani wabak. Ya? Dan kita dapati bahawa sepatutnya PKP pertama itu dapat mengawal keadaan dan langkah-langkah lain yang lebih berkesan dapat mengawal keadaan dari segi wabak yang sedang berlaku di Malaysia. Apa yang telah berlaku baru-baru ini ialah darurat telah diisytiharkan
Tetapi darurat diisytiharkan selepas PKP kedua dikenakan. Sebenarnya darurat itu tidak perlu untuk PKP kedua itu dikenakan. Ya? Kalaulah kita setuju bahawa PKP itu perlu, dan saya tidak setuju. Tetapi kalaulah ada orang yang setuju bahawa PKP itu satu-satunya cara untuk menangani wabak ini, kita dapati bahawa sebenarnya apa yang telah berlaku itu, darurat itu boleh dikatakan sudah jatuh ditimpa tangga. Ya, itu yang sedang berlaku. Dan kita dapati bahawa akibat daripada itu, kita dapati ramai sekali di Malaysia. Dan saya menekankan pelabur-pelabur tempatan. Ya. Saya tidak pedulikan sangat pelabur-pelabur asing. Ya. Sebab pelabur-pelabur asing tidak merupakan kurang pada 1/10. Ya, kurang pada 10% daripada pelaburan dalam ekonomi sebenar di Malaysia. Ya, jadi kita harus memikirkan pelabur-pelabur tempatan. Tapi dalam keadaan semacam ini, dan seperti juga pada waktu-waktu yang lepas, kita dapati bahawa keyakinan para pelabur terhadap keadaan ekonomi itu amat tipis, boleh dikatakan telah tergugat akibat daripada darurat yang tidak perlu yang telah dikenakan. Sekian, terima kasih.